je. Belum keluar eh? Saya dah tekan dah rekod ni. Dia tengah pada PC saya tengah loading. Pusing. Ya. Sekejap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam bengkel bina video PDPR menggunakan PowerPoint dan juga aplikasi apps. Yang berusaha Encik Bakar bin Wan Babuti dan Puan Zaimidah binti Abdul Hamid, penolong PPD Pemulihan Khas Pemulihan Kota Tinggi. Kepada penceramah kita Puan Siti Zubaidah binti Musa dari SK Bandar Mahani Muar, guru-guru serta guru-guru pemulihan Kota Tinggi dan juga guru-guru pemulihan khas negeri Johor lah, dari semua daerah, insyaAllah. Saya rasa ada saya dah bagi link pada pengurusi-pengurusi daerah Johor khas untuk bersama-sama dalam program kita pada pagi ini. Jadi kita mulakan majlis kita dengan pemul kitab Al-Fatihah dan juga bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, wahai Tuhan kami, di hari yang mulia ini kami menadah tangan memohon taufik dan hidayah darimu ya Allah. Semoga bengkel kita pada pagi ini diiringi dengan keberkatan dan keredaan. Ya Allah, berikanlah kami ilham yang terbaik, memudahkanlah tugas kami dan kami memohon taufik-Mu di atas segala usaha kami, khususnya dalam menjayakan perancangan yang disepakati dalam program ini. Ya Allah, peliharakanlah kami, negeri dan negara kami daripada sebarang pelakon jenayah, bala bencana dan ancaman musuh yang kami sedar atau tidak sedar. Serta kekalkanlah kemerdekaan negara kami dalam keadaan aman, selamat dan sejahtera. Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal qasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati dahni wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Encik Abu Bakar bin Wan Babuti, penolong PPD Pemulihan Khas Kota Tinggi, untuk menyampaikan sedikit ucapan aluan pada begini. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati rakan setugas saya Puan Zaimidah binti Abdul Hamid, penolong PPD Pemulihan Khas PPD Kota Tinggi. Yang dihormati ceramah kita Cikgu Siti Zubaidah binti Muda, Guru Pemulihan Khas SK Bandar Maharani Muar. Yang dihormati Cik Zayadi bin Dahlan, pengurusi M3P bagi daerah Kota Tinggi, seterusnya kepada pengurusi-pengurusi majlis M3P Negeri Johor dan juga rakan-rakan guru pemulihan khas PPD Kota Tinggi dan juga guru penyelaras pemulihan daerah Kota Tinggi. Dahulu saya ucapkan
ribuan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang telah dapat melapangkan masa untuk mengikuti bersama bengkel kita pada hari ini, iaitu bengkel banner video PDPR menggunakan PowerPoint dan telefon pintar. Semoga bengkel ini akan memberi manfaat kepada kita dan menambah lagi ilmu kita dalam menyediakan bahan yang lebih baik untuk anak-anak didik kita kelak. Semoga bengkel ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saya juga mengharapkan bengkel ini akan berjaya dengan sasaran yang telah kita tetapkan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Encik Waka atas ucapan aluan itu tadi. Baiklah, untuk tidak menyayangkan masa, saya jemputlah ceramah kita itu Puan Siti Zubaidah binti Musa untuk membentangkan bengkel kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan membina video PDPR menggunakan PowerPoint dan juga aplikasi smart telefon pintar. Okey. Dan itu majlis mempersilakan. Terima kasih Cikgu Mak Zaidi selaku penyelaras bengkel kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pegawai PPD Daerah Kota Tinggi, Encik Bakar dan juga Puan Zubaidah. Dan terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya yang bukan siapa-siapa ni untuk menjadi penceramah kali ini. Terima kasih pada M3P Johor, saya nampak pengerusi tengah memandu hati-hati dan juga semua pengerusi dan AJK M3P Johor, terutama sekali Kota Tinggi. Untuk hari ini bengkel saya akan share saya punya skrin dan saya harap suara saya jelas kerana saya tak guna mic langsung ni. Okey. Dan bengkel kita kali ini sepatutnya lebih baik kalau kita hands on kan, oleh kerana mungkin ada setengah cikgu yang guna handphone, jadi boleh buka laptop lah dekat sebelah. Tapi kalau yang guna laptop, saya rasa mungkin Cikgu Zaidi pun dah buat rakaman, kita boleh tengok balik lah kalau kita nak hands on balik apa yang saya tunjukkan nanti. Dan masa Cikgu Zaidi jemput saya nak buat bengkel ni, saya dah macam terpinga-pinga. Alamak, saya buat video sebenarnya guna MacBook, tapi sebabkan Cikgu Zaidi insist juga, saya sebab video PDP saya di YouTube pada yang awal-awal dulu saya memang gunakan PowerPoint lah. Cuma PowerPoint saya beritahu awal-awal tak secanggih yang cikgu ada sekarang. Ada setengah cikgu yang guna PowerPoint yang 360 yang terbaru tu kan. Okey, itu pun lagi canggih dan saya faham ada setengah cikgu yang dah tahu benda-benda asas, tapi kita share lah sebab saya merasakan bahawa sebahagian daripada cikgu mungkin perlukan ilmu yang saya ada ni. Baik, saya share screen. Nanti bila saya share screen, kalau ada apa-apa yang masalah, beritahu saya sebab saya takkan nampak di chat nanti. Okey, kejap. Baik. Saya lupa nak cakap hai pada kawan-kawan pemulihan khas daerah Kota Tinggi. Sedih kan kita kena berbengkel dalam keadaan maya ni. Baik, untuk untuk bengkel kali ini saya akan kenalkan diri secara ringkas saja. Yang mana saya merupakan guru pemulihan khas di SK Bandar Maharani Muar Johor. Reason saya, kalau cikgu tengok saya berkembang sebabkan saya berada di track yang betul, iaitu di sekolah yang betul. Kerana sekolah Bandar Maharani ialah sekolah berprestasi tinggi dan guru besar serta kawan-kawan saya dalam satu sekolah yang sama sangat-sangat sokong dengan apa yang saya buat. Kami tidak ada istilah yang orang kata menjatuhkan kawan-kawan, tak ada. Jadinya saya berada di track yang betul lah. Suatu saya buat lagi. Mungkin pengalaman. Baik, kemudian pengalaman tak banyak, 12 tahun saya tahu dan saya yakin cikgu-cikgu yang lain ada lagi lebih berpengalaman daripada saya. Okey.
Ini ringkas je. Dan saya letakkan logo Cikgu Tube di sini kerana saya merupakan ahli batch pertama Cikgu Tube dan saya rasa saya terpanggil untuk memperkenalkan Cikgu Tube. Kerana Cikgu Tube ni kita akan ada satu hala tuju untuk menghasilkan video. Terutama sekali PDPC lah. Dan saya akan terangkan nanti ya. Kenapa? Baik, sebagai pengenalan, untuk membina satu video PDPC ni kita perlu bukan perlu berdaftar, kita perlu jadi Cikgu Tube kerana Cikgu Tube ni dia akan menggalakkan cikgu-cikgu untuk menghasilkan video konten pendidikan. Kita tak menggalakkan cikgu-cikgu untuk tak ada syarat pun sebenarnya. Syarat ni cuma cikgu adalah cikgu dan menghasilkan video PDPC. Dan kalau cikgu tengok dekat sini saya punya YouTube channel saya. Saya memperolehi subscribers sebanyak 5,240 subscribers pun sebabkan mungkin video PDPC yang saya hasilkan dicari oleh orang ramai dan mereka rasakan kena subscribe saya. Subscribe tak bayar pun sebenarnya, free je. Bila subscribe mereka akan dapatlah tahu video-video terbaru yang saya hasilkan. Sebab tu apabila kita berada di bawah nama Cikgu Tube, kita ada fokus kita. Kita cikgu dan kita adalah Cikgu Tube yang mana dia punya tagline dia semua cikgu boleh membina, create video. Dan nanti saya terangkan apa yang kita boleh buat dalam Cikgu Tube, iaitu saya panggil Cikgu Tube lah sebab kita cikgu dan kita akan menghasilkan video PDPC. Dan cikgu jangan ingat video PDPC tu satu tu je, ada banyak pecahan sebenarnya. Okey. Baik, saya bagi sikit tips untuk bermula yang mana apabila cikgu berniat untuk menghasilkan video PDPC, cikgu kena cipta akaun YouTube. Kenapa? Sebab saya fikir kalau kita ada satu akaun YouTube, kita dah tahu dah video yang kita hasilkan, terutama sekali video pendidikan, kita akan upload di YouTube supaya semua video kita akan di-share dan orang lain mendapat manfaat dia. Ataupun mungkin cikgu rasa saya nak buat video-video dia untuk saya pas-pas dekat WhatsApp group kelas saya je. Macam saya ada kelas Al-Hidayah. Memang saya sebenarnya ada banyak juga video yang saya tak upload dekat YouTube sebab saya style saya tak suka menunjukkan muka dekat video saya. Jadinya video tu orang kata eksklusif lah untuk anak murid saya. Jadi cikgu kena ada satu target. Buat video tu untuk apa? Sebagai simpanan ataupun cikgu nak share pada orang lain. Jadi medium yang bagus untuk di-share ialah di akaun YouTube. Jadi cikgu kena cipta akaun YouTube dan cikgu pilih gaya video PDPC cikgu. Saya tekankan ini sebab kita kena tengok style kita macam mana. Macam saya orang yang penyegan kan, saya memang takkan keluarkanlah muka saya, cuma baru-baru ni saja saya hasilkan video yang ada muka saya berengok. Tapi bila ada beberapa komen kata cikgu publishkanlah sebab saya kena cari link tu balik untuk tengok balik video matematik. Sebab saya bukan nak kata tak pandai, saya segan. Ramai lagi yang pandai buat video matematik, jadi saya tak naklah share video tu. Video tu sebenarnya khas untuk anak murid saya saja. Jadi cikgu kena pilih gaya video cikgu nak macam mana. Saya lebih suka murid saya fokus pada video saya dan suara saya dalam video. Sebab ini pendapat peribadi cikgu, tak salah. Tapi saya tak suka muka saya ada dekat video sepanjang video tu. Saya tak nak anak murid saya hilang fokus. Dia nak tengok cikgu dia ke nak tengok video saya. Jadi kita kena pilih. Masa saya pergi bengkel Cikgu Tube, dekat Perak yang Cikgu Rumi, Cikgu Helmi, Cikgu Safwan semua ada, dia dah bagi tahu dah. Masa Cikgu Rumi terangkan tentang OBS yang belakang tu kena ada extended mirror semua tu lah cikgu. Cikgu Helmi dia tak dengar pun. Dia jawab sebab dia kata saya punya style video saya bukan macam tu. Dia pakai smartphone. Dia memang terror lah sebab kalau cikgu tengok pun video pendidikan dia kan pakai smartphone kan. Dia menghasilkan video pendidikan secara live, maksudnya budak-budak dia buat kerja, aktiviti kelas dia. Jadi cikgu dah kena ada satu target. Pilih gaya video pendidikan cikgu macam mana. Apa yang
yang penting akhirnya nanti ialah kepada manfaat kepada murid-murid dan juga cikgu. Cikgu-cikgu yang lain lah. Okey. Apabila kita dah pilih gaya video PDPC, kita akan bina video pula. Okay, bina video ni kita akan ada banyak sangat aplikasi, sangat banyak cikgu free, berbayar semua ada. Cikgu pilih je. Apabila cikgu dah cipta akaun YouTube, cikgu kena hala tuju pembinaan. Cikgu dah tahulah hala tuju pembinaan video PDPC tu. Okey, yang saya dah terangkan tadi. Kemudian cikgu kena fokus kepada subjek yang kita mahir. Macam saya mahir tentang pemulihan BM dan juga beberapa subjek. Kita mahir pada BM lah. Kita tak mahir pada BI kan. Sebab tu ada cikgu-cikgu yang PM saya, cikgu boleh tak bahan cikgu yang cikgu buat tu macam contoh mengeja kan, ada gambar, ada perkataan. Cikgu tukar kepada bahasa Inggeris. Saya kata bukan tak boleh, saya bukan cikgu bahasa Inggeris. Jadi carian orang nanti dah kurang lah. Jadi lagipun saya tahu ada cikgu bahasa Inggeris yang lebih layak dan mereka boleh cari video itu di channel mereka. Kita tak nak tamak cikgu. Bukan, maksud saya biarlah yang pakar selesaikan masalah itu. Lagipun lebih kepada penyakit M sebenarnya saya nak tukar benda-benda tu jadi bahasa Inggeris, Jawi, semua banyak cikgu. Kadang-kadang kalau cikgu PM saya ke belakang ke bawah. Kita tak baca, tak sempat. Okey, kita fokus di satu. Macam Cikgu Helmi kata, Cikgu Nur Helmi saya, sifu saya Cikgu Nur Helmi sebenarnya. Dia kata, hang nak buat video kena fokus je. Hang jangan nak mengada-ngada buat video. Tiba-tiba nak buat sekolah menengah punya BM pula, tak payah dia kata. Fokus je supaya kita akan sentiasa, yang saya cakap ni, sentiasa konsisten untuk buat video PDPC. Jangan kita dah upload, kita dah penat. Aku ni nak buat yang PPKI pun aku nak buat, semualah. Jadinya nanti tak konsisten kita punya hasil kerja di channel YouTube. Okay? Saya assume cikgu dengar semua saya cakap ni, asal macam cakap seorang je dekat depan skrin. Okay, baik. Okay, asas YouTube. Okay, untuk menghasilkan akaun YouTube, cikgu perlu ada Gmail sahaja kerana segala info tentang YouTube nanti dia akan beritahu kita apa-apa, dia akan emailkan dekat Gmail kita. Kita kena sentiasa login supaya kita update lah kita punya news tentang YouTube tu. Adakah kita subscription kita berbayar ke ataupun kita ada langgar polisi ke, dia akan email dekat situ lah. Dan saya yakin cikgu ada Gmail sendiri. Okay, untuk mencipta akaun YouTube, cikgu tak boleh guna akaun MOE, akaun persendirian lah. Maksud saya akaun yang contoh ada e-didik ke yang ada orang kata apa premium G-Suits punya email tu, tak boleh. Kita kena guna Gmail saja. Dan apabila cikgu dah cipta akaun YouTube, cikgu dah ada akaun YouTube, cikgu perlu kenal adik-beradik dia. Okay, kita ada YouTube Studio dan TubeBuddy. YouTube Studio ni nanti saya akan tunjuk cikgu apa dia. Ini sangat penting dan sangat berguna untuk kita. Dan TubeBuddy ni ialah satu aplikasi di handphone ataupun kat mana-mana lah. Tapi saya lebih suka handphone lah. Yang kita boleh tengok kita punya pencapaian, milestone kita dalam YouTube. Ini penting cikgu supaya kita tak shock sendiri buat video dan kita tak tahu apakah pencapaian kita. Apabila kita buat sesuatu, terutama sekali video, kita nak tahulah pencapaian kita setakat mana. So TubeBuddy ni dia membantu. Macam mana dia bantu kita, saya tunjukkan kejap lagi. Dan yang penting kita kena ada tajuk yang menarik. Saya bagi tips untuk cikgu-cikgu yang hasilkan YouTube. Sekejap cikgu, saya ada share screen-nya. Okey. Untuk cikgu yang menghasilkan YouTube, cikgu kena letak tajuk yang tidak menggunakan simbol-simbol pelik-pelik. Ada contoh macam mana cakap bukan hashtag lah, maksud saya ada yang tanda palang lah, sengkang lah, macam dash lah. Dia akan menyusahkan orang untuk membuat carian. Okey. Sebenarnya dalam YouTube ni dia ada logaritma dia yang saya cerita, tapi tajuk tu kena catchy lah. Jangan senang cakap yang kalau saya lah sebagai cikgu, saya nak cari apa? Pemulihan khas. Search. Keluar pemulihan khas. Macam cikgu ingat tak kisah cikgu yang itu viral masa kita PKP, dia buat video matematik tapi tak ada satu view pun. Padahal dah setahun dah. Sebab tajuk dia pelik-pelik. Jadinya orang tak akan cari. Orang akan cari matematik. Sekolah rendah. Search kan. Jadi benda yang asas tu kena ada dekat tajuk kita. Barulah ikut cikgu nak tunjuk subtopik ke apa ke macam tu. Okay?
Okey, kemudian ini saya kata tadi, cikgu kena fahami algoritma YouTube. Bila kami pergi bengkel, saya sebenarnya tahu yang YouTube ada algoritma. Tapi baru-baru ni kami pergi bengkel cikgu YouTube di di Terengganu. Okey, Cikgu Helmi dengan Cikgu Romi dah bagi tahu YouTube sentiasa akan memperbaharui syarat-syarat dia dan algoritma. Saya tak pasti algoritma ke logaritma ke, tapi algoritma ni macam apabila cikgu tengok satu video, contoh tengok video, cikgu tengok sekerat je sebab lama sangat video ni, bosan. Cikgu tak view lagi dah. Jadi YouTube tidak akan suggest video tu kepada orang lain untuk tengok. Cikgu perasan tak kadang-kadang dekat wall YouTube kita tiba-tiba saya nak cari video ni tapi dia tiba-tiba muncul pula, macam tak tahu je kan niat kita nak cari video apa. Sebab video tu mungkin telah tengok sampai habis, macam komen, wow, like kan. Tengok video ni. Dan sekarang YouTube telah buat satu syarat yang baru. Mana-mana video yang kita view sampai habis, dia akan lagi suggest ke orang. Tapi kalau cikgu just view terus, kalau contohlah cikgu view, cikgu terus buka baru 10 saat cikgu dah subscribe, dia tak akan kira. Kadang-kadang dia boleh tolak subscribers tu. Orang ni tak tengok dah subscribe, tak boleh ni. So dia tak kira. Pernah terjadi cikgu, ini kisah lain lah cikgu dah tahu asas ni sebab nanti cikgu saya tak nak cikgu buat video moral down. Memang saya punya niat untuk tunjuk kenalkan tentang YouTube ni pada cikgu dalam 15 minit pertama lah. Dia cari subscribers tapi video tak ada. Macam mana kita nak subscribe kalau cikgu tak ada konten? Macam tu. Jadi sebab tu saya kata dekat Cikgu YouTube ni kita menggalakkan cikgu menghasilkan konten yang berkualiti supaya subscribers yang akan datang cari cikgu. Bukan kita yang cari subscribers. Itu sangat penting sebab algoritma YouTube berfungsi macam tu. Video ni orang tengok sampai habis dan tengok berkali-kali. Mestilah dia nak suggest kat orang lain kan supaya tengok. Baik, ini yang saya katakan tadi, Tube Buddy tadi tu. Tube Buddy ni dia akan tunjuk kita apa kita punya milestone. Macam saya dapat capai 5,000 subscribers pada tarikh bila. Kemudian saya punya watch view saya secara keseluruhan bermula daripada yang video pertama dah 325,000 views. Maksudnya dah 325 orang, ribu orang lah yang tengok macam tu lah pada bila. Dan kemudian alamak, tekan apa tadi? Kemudian saya dah berjaya melepasi 100 upload. Tak ada hadiah pun cikgu, tak ada duit pun tak ada. Kita bukan YouTubers yang mengambil kategori live and blog tu kan. So kita education, jadinya tak ada orang kata tak sekaya macam YouTubers lain. Dan untuk pengetahuan cikgu, kalau cikgu tengok kiraan YouTube untuk membayar gaji YouTubers ni, cikgu pun macam patah semangat sebab dia bukannya kira beratus ribu tak. 1,000 views baru 0.1 sen dolar. Macam tu lah. Tak banyak pun sebenarnya. Tapi kita niat untuk share kan. Jadi setakat ni saya nak buat YouTube tour sekejap dekat cikgu-cikgu. YouTube tour ni penting supaya cikgu semangatlah lagi lepas ni nak buat kita pergi dekat YouTube ini ilmu yang setipu lah sebab nanti kan kita dah buat video PDPC nanti cikgu dah agak cikgu, ini ialah YouTube saya, channel YouTube saya. Kita ada video playlist community channel semuanya lah, yang tak ada benda lah. Kalau cikgu tengok saya punya channel ni, kita panggil muka depan cover page ni ialah thumbnail. Thumbnail ni bukan perlu ada tapi untuk buatkan kita punya channel tu lebih menarik. Dan cikgu kena pastikan macam contoh saya tak buat thumbnail sebab saya rasa kalau saya buat thumbnail orang tak tahu isi dalam dia. Dan cikgu boleh juga thumbnail cikgu ni ialah isi dalaman cikgu. Macam mana cakap cikgu screenshot lah cikgu punya isi yang video cikgu tu, cikgu jadikan cover page je macam buku kan ada cover page, itulah kita panggil thumbnail. Dan channel art ni kena ada cikgu cikgu boleh tukar gambar senang je dan cikgu boleh dapatkan thumbnail ni dekat mana-mana pun sebenarnya. Banyak dah cikgu search dekat online ataupun cikgu boleh buat sendiri dekat PowerPoint, nama pun PowerPoint, jadinya dia power dalam menghasilkan semua design. Video pun boleh. Macam saya suka guna Canva lah. Baik,
kenapa saya kata YouTube Studio tadi penting? Okey, apabila cikgu dah ada YouTube channel, cikgu kena download YouTube Studio. Ini untuk assist cikgu dalam menghasilkan video PDPC. Mari saya tunjuk sekejap. Ilmu ni orang kena bayar kan, kadang-kadang orang kata menghasilkan channel yang YouTube yang banyak subscribers lah apalah, kena bayar kan. Ni tak payah bayar, ni free je cikgu saya tunjuk. Okey, dekat sini cikgu YouTube Studio ni berguna sebab dia akan tunjuk kita punya dashboard, latest performance apa semua tu tak kisahlah kan. Konten apa semua. Ni konten kita yang mana kita boleh edit. Dekat YouTube channel tadi, kita tak boleh edit video kita yang kita dah upload. Kadang-kadang cikgu dah upload kan, alamak salah ejaan, salah description apa semua kan. Okey, inilah yang akan menentukan cikgu, bukan menentukan, akan membantu cikgu untuk edit details cikgu apa semualah. Okey, ini saya akan tunjuk secara lalu saja. Macam ni saya dah unlisted sebab padahal saya guna lagu yang non copyright pun, tapi dia kata ada copyright claim. Saya malalah saya unlisted kan, saya upload yang baru je, senang. Okey cikgu, yang penting dekat sini, okey. Ini dia, audio library ni. Okey, semua orang tanya, saya banyak sangat dapat PM, Cikgu Siti mana dapat lagu-lagu yang comel-comel tu kan, sebab yelah kita nak buat video PDPC kena ada lagu comel-comel kan. Kalau cikgu tengok saya punya video awal-awal dulu tu, senyap je sebab saya pun tak tahu, benda ni saya belajar. Bukan tak tahu, lebih kepada takut. Boleh ke tak boleh ke, okey. Jadinya bila cikgu pergi YouTube Studio, YouTube Studio tu kena download cikgu download secara online je, bukan download aplikasi tak. Dia dekat pakai Chrome lah, kena pakai Chrome. Okay, bila cikgu buka audio library ni, okay sekejap, cikgu nampak ni, inilah lagu-lagu yang kita boleh download secara percuma, dan dia kata dekat sini, you are free to use this audio track in any of your videos. Okay, termasuklah yang cikgu akan dapat monetize. Monetize tu lama lagi cikgu. Kalau syarat dia ada, kalau cikgu ada 1,000 subscribers dan watch hour cikgu 4,000 jam. Okay, tu tak payah cerita lah. Monetize kita punya objektif bukan untuk monetize kan, untuk menghasilkan video PDPC. Jadi cikgu tengok, dan cikgu kena pastikan juga kadang-kadang ada video yang free, tapi cikgu kena free. Maksudnya dia tak akan mutekan video cikgu sebab okey, apabila kita menghasilkan video PDPC, kita tak boleh ambil konten orang lain. Kalau kita ambil konten orang lain pun, kita tak boleh lebih 10 saat. Contoh kan lagu-lagu permulaan cikgu buat macam intro-intro tu, kalau lebih 10 saat dan cikgu guna lagu yang macam contoh dan Faizah ke apa, dia akan detect. Dia dan tengok juga detect tu dia akan buat apa tindakan kepada kita. Sama ada kita punya video terus senyap, mute atau terus kena delete, orang tak dapat cari. Pernah cikgu banyak kali saya jumpa kawan-kawan dalam grup YouTube tu, nanti dia akan tanya, ya apa hal video hilang ni, apa hal video hilang ni. Okey, cek baru-baru ni dekat Perak video dia hilang sebab rupanya intro dia guna lagu Kitaru. Jadi detect lah, tak boleh lah. So cikgu download je, download dia senang je. Sementara tu cikgu kalau nak tengok sini ada genre dia, mood dark, tak maulah video PDPC kita nak dark kan. Okey, kita ambil happy. Saya suka search apa tahu cikgu, search genre ataupun mood. Saya suka ni lah, children's ni lah. Okay, jadi saya apply, dia akan keluar yang happy-happy je, dia akan sentiasa update benda ni. Okay, kalau cikgu tengok, okay cikgu tengok, okay cikgu try lah. Okay, buat ni. Kalau cikgu rasa okay, cikgu download je. Download, save, nanti kita akan guna dalam video nanti. Saya tunjuk macam mana nak masukkan. Okay, dan dia sikit-sikit cikgu 3 minit, 1 minit, tak adalah sampai 1 jam, tak ada. Dan walaupun dia pendek-pendek, katalah 3 minit, kalau cikgu punya video 4 minit lebih, cikgu boleh loopkan dia supaya dia berulang-ulang. Ini semua yang kita boleh ni lah, cikgu try tengok dulu dan pastikan cikgu kena dengar sampai habis untuk pastikan tak ada suara. Sebab bila ada suara nyanyi-nyanyi, dia mengganggu, betul tak? Kadang-kadang kita kena cari juga cikgu, macam funky ni, macam mana. Saya suka guna happy lah, ni lagu ni paling saya suka guna. Dia selalu banyak dalam saya punya PDPC dan dia agak lama lah 3 minit. Okay, Cute Avalanche ni. Okay, cikgu download je. Bila dah download, cikgu save. Tak ada masalah untuk guna. Okay, ini ilmu yang simple lah. Saya kena tunjukkan ini sebab nanti kita nak guna lagu ni dekat video PDPC kita nanti. Okay, okay, saya balik pada
yang tadi tu. Itu ialah sedikit YouTube tour kita. Okay. Sebelum kita mulakan asas kita bina asas video PDPC. Okey, untuk pengetahuan cikgu, kita nak bina video PDPC, kita tahu apa dia. Dan kandungan digital video saya bahagi kepada 4 lah. Kita ada video pendidikan. Video pendidikan ni macam saya cakap tadi, yang video yang macam Cikgu Helmi tu. Dia tunjuk cara mengajar, kemudian yang senang-senang pakai smartphone, rekod semua tu, tak edit. Okey, tu settle. Tapi masih lagi bertemakan pendidikan. Ada cikgu yang saya tengok masa dekat bengkel kita orang dekat Perak tu, dia buat sistem pembelajaran dia cikgu prasekolah. Dia ambil je gambar bunga, okey? Yang real lah, dia ambil bunga rumah bumbung, saya tanya dia cikgu buat apa? Alah buat video PDPC 5 minit, ambil gambar-gambar, lepas tu edit, tulis kataan bawah tu. Rumah. Itu pun dah jadi cikgu settle. Jadi cikgu kena tahu style cikgu macam mana. Okey, kalau audio co-curriculum ni lebih kepada dia macam contoh kan macam mued kan. Ada macam cara listening ke apa semua tu. Ini lebih kepada edu TV lah. Ini kita yang sentuh. Ini masih pendidikan ni lebih kepada macam saya. Kita gunakan slide, kita jadikan dia sebagai video, lebih kepada animasi pendidikan ni macam kita tunjuk yang sekarang banyak ada lah. Itu contoh-contoh saya punya video. Dan nota pendidikan ni dia macam ni, macam yang cikgu Romi selalu buat tu, yang cara menjawab soalan, dan dia akan buat ni lah OBS. Sekarang ni banyak cikgu tak kira lah OBS ke Screenomatic ke, semua ada. Yang belakang tu dia tolong ajar jawab soalan kan. Itu pun ada juga. Jadi cikgu kena pilih macam mana cikgu nak hasilkan video PDPC cikgu. Apa style cikgu Baik. Untuk video pendidikan, kita nak bina video pendidikan kita tu. Okey, oleh kerana saya assume cikgu-cikgu menggunakan laptop yang biasa, saya akan tunjuk cara untuk menghasilkan kandungan lengkap menggunakan PowerPoint, dan kemudian kita akan blend dengan aplikasi VN, video editor, untuk hasil akhir. Hasil akhir ni cikgu, saya kena hide benda ni sekejap cikgu. Oh, tak apalah. Okey, hasil akhir ni cikgu, maksudnya cikgu dah buat video tadi menggunakan PowerPoint. Okey, kemudian cikgu fikir, saya kena letak intro sikit lah. Saya nak masukkan muka saya lah sikit, nak hi-hi kat dalam murid kan sebelum kita tengok video yang seterusnya. Dan kemudian cikgu nak macam catchy sikit dah habis-habis tu. Jadinya aplikasi yang video editor tu lah kita kena guna. Dan sebenarnya banyak cikgu, kita ada KineMaster, kita ada Quick, kita ada InShot. Tetapi saya lebih prefer VN ni. Saya pun baru belajar sebab saya jadi moderator hari tu kan, tentang dekat webinar Cikgu Tium. Video VN ni dia bagus sebab dia sangat sebab dia ada 4 layer, itu paling penting. Dalam video editor yang kita nak cari, kita kena cari yang berlayer-layer. Kalau macam InShot, dia senang tapi dia satu layer je. Kat situlah kita masuk ke video semua, takut nanti dia. Jadinya saya gunakan dua aplikasi ni. Okey, kandungan video PDPC pula. Okey. Cikgu ramai tanya saya, Cikgu Siti guna apa guna itu, guna ini. Okey, saya bagi tahu cikgu, saya guna 3 ini saja untuk menghasilkan kandungan PDPC yang bersesuaian dengan anak murid saya. Okey, kita tengok satu-satu cikgu aplikasi yang terlibat. Saya guna 3 ni je, dan saya tahu cikgu memang tahulah tentang ini. Tak apa, kita tunjuk je. Okey, saya pergi dekat tadi. Okey, apabila cikgu pergi dekat Google, cikgu type je. Tadi slide Carnival. Yang tadi pun siapa sekejap? Slide Mania. Okey, slide Mania. Okey, cikgu pergi dekat slidemania.com. Dia akan bagi kita free template untuk cikgu hasilkan video yang cantik dan comel-comel. Memang saya guna ni je cikgu, dia free. Cikgu cari je lah mana-mana. Cikgu nak simple. Kita tengok simple. Ada iklan pula sekarang ni. Aduh hai. Okey. Cikgu pilih je mana nak cikgu nak. Okey, mungkin cikgu nak yang cute macam ni. Okey. Saya lebih suka fun lah, fun. Okey. Mungkin cikgu tak suka yang macam bercolor-color
colour cikgu suka colour pastel, cikgu ambil je ni. Okay, pilih yang lebih cerita lah. Kita ambil fun pula, tadi simple rasanya. Okay, saya tunjukkan satu contoh macam cikgu nak download. Sekejap, mana saya punya saya selalu ambil tu. Okay, dekat sini banyak cikgu, ada macam-macam cikgu boleh guna. Saya ambil sekejap lah. Kadang-kadang cikgu proses pemilihan ni sangat lama sebab kita nak tengok satu-satu. Okay, bila cikgu pilih salah satu, contoh kita pilih ni banyak ada. Dia dah update dah banyak ni. Hari tu tak banyak sangat. Okay, cikgu boleh terus cikgu kalau cikgu nak macam nak sedapkan hati, cikgu tengoklah satu-satu dulu. Lawa-lawa ke dalam ni kan. Okay, cikgu tengok dulu. Okey juga dalam dia. Ada macam ini. Okey, cantik. Okey, so cikgu terus download PowerPoint. Dia akan, bila cikgu tekan download PowerPoint, dia akan terus buka dalam aplikasi PowerPoint. Contoh ni, dah download ni. Okey. Terus kita boleh edit cikgu dalam PowerPoint kita. Tak ada masalah. Ini cikgu buang lah. Cikgu buang kan. Okey, ni cikgu buang. Ataupun cikgu tak nak guna yang apa tu? Ni. Buang terus. Boleh, kita boleh edit cikgu. Dia bagi free. Tu saya kata saya puas hatilah dengan slides Mania ni. Okey, ini contohlah satu-satu. Okey. Kemudian tadi saya kata tadi apa, slides Carnival. Kebanyakan video saya guna slides Carnival sebab dia punya design dia bukan setakat comel, tetapi dia guna agak sharp kalau kita jadikan dia sebagai video. Itu saya suka. Tapi slides Mania pun boleh juga. Okay, cikgu macam biasa cikgu boleh tengok satu-satu. Kemudian cikgu download je. Okey, contoh saya tekan teruskan cikgu cikgu boleh pilih nanti. Saya nak cool representation ni, update template. Tapi saya nak tengok dulu lah sesuai ke tak dengan kegunaan saya. Okey, go to preview and download. Cikgu boleh tengok ni satu-satu. Okey ni, kalau saya nak buat video PDPC ke perkataan KV, saya akan letakkan gambar dekat atas, perkataan kat bawah. Okey, boleh, cantik lah. Okey, saya download lah. Macam tu. Benda ni cikgu bukan kita terus ambil terus buat, tak. Kita makan beberapa hari, macam orang buat drama kan ada papan cerita, macam tu juga saya bukan terus buat, tapi saya ada kata plan dulu satu-satu. Video yang kita hasilkan tu lebih teratur lah. Adanya bila cikgu dah download, saya dah download belum? Okey dah. Laju cikgu Risau tak cukup masa. Okey. Dia cikgu terus edit. Ni saya tak nak lah ni, apa benda ni. Okey. Ni lah delete lah cikgu, boleh. Ini kalau cikgu nak delete, cikgu tak nak yang ni pun contohlah. Cikgu tak nak template ni, cikgu delete je. Tak ada masalah, dia bukannya marah kita pun sebab kita dah download. So kita boleh cut lah, tak nak yang tu. Okay. Dan saya suka slide Carnival ni lagi seperti kat akhir tu dia akan bagi kita macam-macam ni macam apa tu, macam extra resources lah macam tu. Gambar ni kita boleh ambil ni. Kadang-kadang kan kita nak buat tajuk dekat atas tu kan, kita nak ada logo-logo kecil-kecil macam comel. Alamak, GB saya call. Tak apa, nanti saya call balik. Okay, yang ni cikgu boleh delete, cikgu boleh guna, cikgu boleh copy, cikgu boleh paste, tak ada masalah. Dia memang dah bagi kita. Kita boleh guna juga cikgu. Ini Kanta. Okay, ini pensel. Mentol lah, KVK dah tu. Okay, jadi sebab tu saya lebih suka slides Carnival lagi lah, tapi mana-mana pun boleh. Okay, satu lagi yang saya nak tunjuk, ini untuk penghasilan video PDPC ni, ini pun sangat-sangat penting Canva ni, canva.com. Okay, sebenarnya boleh je cari dekat atas terus, tapi saya tunjuk kat cikgu. Okay, Canva ni, cikgu pergi dekat canva.com. Okay, kebanyakan design saya semua dekat sini. Okay, dia kata dah, okay, kalau cikgu tengok saya punya design semua dan dia auto save, cikgu jangan risau. Dia takkan hilang. Saya buat saya punya tadi banner saya kan kat sini, saya buat thumbnail saya dekat sini. Saya ambil dia punya apa tu? Slide PowerPoint, slide presentation dia dekat sini. Saya punya apa tu worksheet semua dekat canva.com cikgu. Semua saya buat dekat sini. Thumbnail memang canva.com ni sangat berguna. Dan saya ambil package free. Yang tiga-tiga saya tunjuk tadi tu cikgu free, tak berbayar.
Kalau dia sebenarnya kalau canva.com ni ada yang berbayar, tapi pada saya yang free pun dah cukup baik, dah membantu saya. Saya buat anak murid saya punya video pun pakai Canva, tak ada masalah. Flashcard dekat sini, poster dekat sini, semualah dekat sini cikgu. Memang kata berbaloi lah. Okey, saya tunjuk contoh cikgu kalau cikgu nak buat melalui Canva, tak ada masalah. Cikgu tekan dekat video presentation, cikgu search video presentation, dia akan bagi cikgu banyak sangat contoh. Dan ukuran yang dia dah bagi ni sebenarnya memang aku kata 16, ratio 16 kepada 9 memang sesuai untuk tayangan di YouTube. Okey? Senyap. Sekejap ya semua, Cikgu Zubaid kata line tak okey. Simpan. Sorry, ada distraction anak-anak ada. Cikgu Zaidi nampak tak? Nampak Kak Bet, nampak. Oh, maksudnya dekat saya ada guna dua skrin. Maksudnya dekat laptop tak dapat Ya. Masuk dua data. Sebab dekat saya punya skrin ni alamak kejap Dah okey tak? Yang saya punya dekat ni dah okey tak? Dekat yang satu lagi ni. Ini iPad. Yang ini. Okey tak? Kenapa Nampak muka je. Betul. Yang laptop tak nampak. Skrin tak, paparan tak. Okey, saya cuba masuk lagi Sekejap. Kejap ya, saya cuba masuk balik. Aduhai, tu betul.
Dah okey kan? Okey. Aduh, hati. Okey, saya teruskanlah cikgu Okey, present Banyak semua lagi terus. Okey. Okey, tak apa. Sekejap. Ada Dan sejam habis dah. lagi. Sejam. Okey, kejap. Okey, saya share balik tadi. Okey, nak habis dah yang Canva ni. Kita nak masuk kepada PowerPoint. Sorry lah, tiba-tiba dia berpusing. Baik, sampai dekat video presentation tadi kan saya? Okey. Alright. Okey, kalau cikgu pilih yang ni contoh, okey cikgu ambil yang ni kan. Dia akan tanya kita nak guna semua ke template ni. Saya kata guna je lah. Nanti kalau Okay, salah satu kita kena guna perkataan apa yang A bulat, Y semua tu kan. Okay, alamak sangkut lagi ke? Risau saya. Okay, contoh macam ni. Okay, kita kalau dekat Canva, kita sesuai guna perkataan yang kita panggil quick send tu. Sekejap saya cari. Yang ni. Yang ni sesuai untuk apa tu PDPC sebab dia A bulat, cuma U dia je lah, U kecil dia tak ada garis tu. Tapi saya rasa untuk pembelajaran secara dengar dan apa tu baca tak ada masalah. Kalau kita mengajar menulis tu tak boleh lah. Jadi cikgu guna dia dan dia free. Kalau perkataannya ada crown ni bayar. Tak perlu. Jadinya kalau cikgu dah siap masukkan cikgu nak masukkan apa tu gambar, contoh gambar-gambar inilah ni salah segan saya. Okey, gambar cikgu nak buat KVK contohlah, cikgu nak masuk, cikgu dah download dah gambar-gambar macam rumput, pondok, cikgu upload dekat sini. Upload media ni cikgu upload ni yang saya dah upload lah. Bila cikgu tekan dia terus masuk dalam ni. Okey? Ini cikgu boleh buang ni kalau cikgu tak nak. Ni contoh. Tak nak kan? Okey. Sekejap. Sana sikit. Okey. Cikgu ni lah kata apa tu? Video jom baca perkataan apa KVK. Cikgu tulis ni. Cikgu Zubed mempersembahkan gonolah. Ni cikgu punya first page video tulis cikgu. Dan cikgu ada lagi next page cikgu. Okey. Next page cikgu tambah sini add page. Okey, nak page apa? Okey. Yang ini cikgu tengok. Page ini page nombor 2 cikgu. Yang page kedua yang 2 tadi cikgu buanglah. Cikgu kalau cikgu nak guna template dia boleh juga. Cikgu buang ni semua. Cikgu tak nak. Okey, dan apabila cikgu dah siapkan template ni, cikgu present and record. Cikgu record suara cikgu terus masuk dalam ni. Dan cikgu boleh download dia, contoh sini. Cikgu boleh jadikan dia sorry jap Okay, dan kalau cikgu nak animate, maksudnya cikgu nak ada macam pergerakan apa semua tu, cikgu tekan je gambar yang cikgu nak tadi tu, cikgu buat ni. Sekejap. Ini. Animate. Jadi macam tu je lah. Okay. Tumble. Gitu. Jadi cantik tu. Cuma kelemahan dia tu lah. Kita tak boleh guna perkataan yang kita nak tu. Okay. Dia tak ada macam dia nak masuk bila. Kita tak boleh tentukan masa dia. Okay. Tapi pada saya dah okey dah. Kalau cikgu suka benda-benda yang simple macam ni kan. Dan cikgu akan present dan record. Kemudian cikgu boleh download dia. Download dia dalam bentuk video. Free je. Saya tak download. Saya dah download saat itu. Nanti banyak. Nanti kita pening. Okey cikgu. Jadi untuk design-design yang cantik, saya tunjukkan yang 3 ni saja. Sebab lepas ni kita nak pergi kepada asas buat video menggunakan PowerPoint lah. Sekejap. Okey, kemudian VM yang saya sebut tadi ialah hasil akhir. Kalau cikgu gunakan MacBook, iPad, cikgu boleh guna iMovie sebab cikgu akan blend nanti dengan video yang cikgu buat tadi. Contoh yang tadi kat Canva tu, cikgu dah buat, dia cikgu punya konten, okey, perkataan gambar sebanyak 15 muka surat, 15 slide. Cikgu dah jadikan dia video.
Okey, kemudian cikgu nak, macam saya kata tadi, nak masukkan muka cikgu sikit dekat dalam tu. Okey, jadi kita akan gunakan VN lah ataupun banyak aplikasi lain. Tapi saya akan tunjukkan kali ni tentang VN dan juga iMovie ni saya tak tunjuk sebab tak ramai yang guna MacBook dengan iPad. Tapi cikgu, kalau cikgu ada bajet, lebih-lebih, saya memang sahaja sangat. Saya memang bukan kita nak, saya tak nak jatuhkan moral cikgu. Sebab laptop biasa pun boleh juga hasilkan, tetapi apabila orang tanya saya cikgu guna aplikasi apa, memang saya terus terang cakap saya guna Keynote dalam MacBook, saya guna iMovie dalam iPad, sebab kalau cikgu tengok animasi saya buat yang macam ada gambar kartun tu kan, yang bacaan dan pemahaman tu saya guna iPad sebab saya boleh melukis. Saya tak boleh lukis cikgu tu semua saya tiru. Saya tekap ambil gambar. Salah satu syaratnya dalam sebagai Apple teacher ni, kita nakkan konten yang original. Jadinya kita ambil gambar tu yang kita ada, kita tekap dan kita warnakan. Bila kita tekap dan warnakan, gambar tu menjadi hasil kita, originality kita. So kita ambil, kata saya PowerPoint boleh tekap dan buat lukis sendiri, tak ada masalah sebab saya tengok banyak cikgu yang dah buat create art melalui PowerPoint. Okay? Cikgu, ini kuis. Nampak tak tadi soalan kuis tu? Saya bagi secara ringkas. Cikgu cari sebab ada hadiah untuk orang yang jawab pertama. Jangan jawab sekarang. Okey. Jadi saya nak terus pergi kepada PowerPoint. Kuis tu saya bagi sepantas lalu je. Kalau ada orang jawab awal tak kira. Saya akan beritahu nanti bila cikgu boleh jawab, cikgu bagi jawapan tu nanti dekat ruangan chat. Sebab saya akan bagi hadiah nanti. Hadiah dia special sikit. Okey, kita terus kepada PowerPoint cikgu Okey, tadi tu bila cikgu dah pilih cikgu punya template yang cantik. Okey, cikgu nak masukkan cikgu punya tajuk. Contoh membaca perkataan bergambar, contohlah kan. Okey, kalau untuk huruf-huruf yang menarik, saya saja cikgu guna DJB Speak Tools lah. Cikgu download je dekat Dafwan, ada je. Aduh, lambat lah pula. Okey ni, DJB Speak, itulah cikgu cari lah nanti. Sebab perkataan dia sangat sesuai, digunakan Y yang bertangkai tu. Cuma Q je lah, susah nak cari Q yang ada kat belakang tu kan. Tapi banyak je kita perkataan yang sesuai, macam Wadnan, Syazliana pun okey. Cuma Syazliana tu dia terlalu kurus tu, mungkin orang dia pun kurus juga. Sekejap, mana saya tunjukkan. Yang Syazliana ni pun okey. Pun boleh juga, cuma kalau cikgu tengok dia macam kurus sangat kan. Tapi ini pendapat saya lah, saya tak tahu cikgu-cikgu lain. Tapi setakat untuk budak baca dekat video, saya rasa perkataan-perkataan macam blank space solid ni boleh rasanya, tak ada masalah. Tak saya buat Okey, macam perkataan menggambar. Okey, kemudian cikgu nak masukkan gambar cikgu. Cikgu masukkanlah. Sekejap, saya cari. Sebenarnya cikgu tahu kan, untuk masukkan gambar, jadikan gambar kita background kosong, pergi je dekat remove background dekat online. Nanti dia akan removekan gambar kita jadi macam kosong kat belakang tu. Macam ni. Contohlah lah, sebentar pula sibuk nak tak gambar. Okey. Okey. Membaca perkataan bergambar. Okey, bersama Cikgu Siti Zubaidah. Kita contohlah Saya akan tunjuk 1-2 slide cikgu untuk kita nyaksikan video. Tak best kan kursus macam ni tak dapat hands on, tak apalah. Okey. Start saya mesti ada bersama Cikgu Siti Zubaidah Musa. Okey, saya tahu cikgu dah maklum yang macam kena buat animasi kan. Dia masuk, dia keluar tu cikgu dah memang kata pro lah benda macam tu. Animasi tu kita kena buat juga cikgu. Sebab video dalam slide ni kalau kita tengok sekali pun kita tahu dah. Ni dia pakai ni PowerPoint, tukar-tukar macam tu je. Okey. Okey. Sekejap saya tukar jadi warna merah lah.
Baik. Kemudian ini slide kedua biasanya kita bagi arahan. Okey. Bukan maksudnya saya ikut ni tak. Arahan dia ataupun objektif kita. Kita nak apa murid tu hari ni memahami dalam video kali ini cikgu nak kamu membaca bersama cikgu. Cikgu buatlah arahan tu. Mesti ada. Sebab kita takkanlah terkejar je kan. Buat video. Beritahu cikgu arahan dalam video kali ini. Dalam video kali ini kita nak apa? Okay. Asal macam tebal sangat kerjaan cikgu Kadang-kadang nak pilih perkataan ni pun sebenarnya orang kata lama sangat nak buat, tapi apabila cikgu dah buat satu, cikgu boleh duplicate benda ni untuk cikgu cuma boleh buat satu je. Kemudian video-video cikgu yang lain cikgu cuma duplicate saja. Okey. Okay, saya pilih ni lah. Okay, dalam video kali ini kita kena buat apa? Okey, membaca perkataan dengan kuat. Menyebut gambar dengan jelas. Okey, ini senang cikgu. Kalau instruction atau objektif kita cuma rujuk kepada kita punya buku panduan saja. Settle dah masalah. Sebab kita pun menghasilkan video PDPC mestilah rujuk buku panduan, betul tak? Bukan orang kata tentang promo je. Okey, kita tengok objektif kita apa. Dan kita nyatakan dalam kita punya video jugalah. Okey. Saya tunjuk sekejap cikgu dua slide. Harap bersabar. Okey. Okey dah. Okey, dan saya buat simple je lah cikgu Okay, jadi nanti cikgu buatlah apa tu dia punya apa nama dia? Dia punya animasi dia keluar masuk. Okey, sebab saya pun suka juga ada benda animasi macam tu. Baik, kemudian kita buang ni. Okey, kita nak jadikan dia apa? Tak mau saya pun tak mau. Tak nak. Okey, kita insert like sendiri. Baik, untuk insert apa tu perkataan tak ada masalah cikgu. Yang masalahnya biasanya orang tanya saya, Cikgu Zubaid dapat gambar daripada mana? Okey, itu soalan yang sangat saya malas nak jawab sebab dia melibatkan kos. Okey, contoh tadi kita apa macam perkataan bergambar kan? Bergambar je kan, tak kisahlah kemahiran apa. So saya akan ambil bola. Okey. Ini contoh je cikgu Sebab cikgu saya tahu cikgu boleh hasilkan yang lebih baik daripada saya ni. Saya yakin betul tu. Okey, saya suka guna ni lah sebab perkataan dia sangat sesuai. Ada Y, kalau Y pun Y bulat macam ni. Kalau saya tunjuk Y bulat ni macam tu. Cuma Q je lah, dia tak tu kan, tangkai tu kan. Okey, tapi apa-apa pun font warna yang paling sesuai sekali sebenarnya. Cuma dia sangat kata formal lah macam tu. Okey, tapi saya eloknya memang bagus lah. Okey, bola. Kemudian, okey cikgu, kenapa saya kata pasal gambar tu melibatkan kos? Kalau cikgu tengok saya punya video PDPC, saya sebabkan saya ni orang kata apa? Saya cerewet, saya suka nampak sama je benda tu. Tapi ada juga video PDPC saya yang ada gambar yang saya ambil dari Google. Tapi oleh kerana saya suka benda tu nampak sama, kemas, saya bayar sikit lah. Kita join grup doodle-doodle yang ada. Dan saya suka dengan Cikgu Firdaus Abdullah, kawan saya yang guru besar dekat SK Perkanan Nasrullah. Dia memang dah lama dengan saya, kau tim banyak. Asal-asalnya sebab saya buat program inovasi saya itulah, tak boleh daftar di bawah hak itu sebab kita guna gambar Google tu. Saya cari dia, walaupun mahal cikgu berbaloi dan saya senaraikan. Kalau cikgu ada kenal mana-mana illustrator lain pun tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, saya kalau guna iPad kita boleh lukis balik kan, tapi bila kita lukis balik benda tu akan jadi sama dengan benda yang dekat kita download dari Google tu, cuma kita tukar color-color je. Kalau kita upah illustrator yang sama,
dia punya design tu akan ada satu macam sama je konsep dia. Lepas tu saya suka cikgu apa tu nama dia? Cikgu Firdaus tadi. Dia nak kata mahal tu tak adalah cikgu dia ambil. Kadang-kadang kita senaraikan, contoh kita nak KV kan. Senaraikanlah 20 gambar KV. Kadang-kadang dia kira saya bagi tahu lah cikgu 150 clip art saya beli dengan dia dekat kat 1000 jugalah. Tapi bukan sekali bayar. Sikit-sikit. Kadang-kadang saya dengan dia bos nak ni lah 20 gambar, kalau paper gambar saya 30 gambar. 30 gambar yang ini. Dia kira cincai lah dia kata. 100 lebih. Macam tu. Boleh cikgu, jangan beli serentak yang macam pening lah. Beli sikit-sikit. Dan saya cakap betul ni berbaloi sebab kita akan guna benda tu sebab kita dah beli dengan dia dan kita ada hak untuk guna di mana-mana. Modul modul lagi apa, cikgu nak buat video, cikgu nak buat kat semua kata kat kelas, cikgu guna ada style cikgu tu. Okey, jadi saya ambil kejap, saya buka kejap lah cikgu kalau cikgu dah save, cikgu ambil lah gambar cikgu dah save tu. Saya sebab malas nak cari, saya buka paper gam saya je. Sekejap cikgu bukan malas, ni lah tak nak ambil masa yang lama. Okey, kejap. Lupa nak buka dari awal. Lama tak buka lagi jap-jap tak apalah, saya ambil je lah mana-mana image. Sekejap. Sebenarnya ada je banyak yang illustrator yang mensedekahkan clip art dia orang. Cuma tak terhad tak banyak. Kerana saya masuk juga grup doodle beberapa orang illustrator dengan bayaran RM20. Dia kata ada 20 clip art. Cikgu ni tak nak bola lah, ini ialah guru. Saya kata okey guru okey guru. Guru, okey. So yang second ni kita just duplicate je lah. Okey. Tak tengok video. Tak buka dah pula sampai tu. Contoh cikgu contoh. Bapa. Dia punya apa tu? Dia punya gambar yang saya panggil Bos GB. Tuan GB ni hasilkan memang sangat comel-comel dan dia nampak neat lah, kemas. Tak adalah nampak kita guna kejap-kejap gambar macam ni, style dia. Kejap-kejap gambar macam style dia. Boleh je, tak ada masalah. Cuma kita kena ada satu style kita sendiri untuk buat video PDPC. Okey, saya tunjuk sampai sini cikgu Okey, kan lama-lama kan dah pukul 10 saya tak tunjuk VN lagi. Baik, okey cikgu dah siap buat. Okey. Ini nanti cikgu delete lah ataupun cikgu kalau untuk menghasilkan video PDPC yang sesuai, saya galakkan dalam 15 slide. 15 slide yang 15 slide yang bergambar macam ni lah. Okey. Sebab masih dalam masa 4 minit macam tu. Tak sampai 4 minit. 3 hingga 4 minit. Dan pada saya tu sesuai sebab cikgu okey. Saya punya rezeki pula, anak saya kan makin membesar, Kailat Mina. Semua benda ni saya buat, saya bagi dia dulu. Kalau dia fokus sampai habis, okey cun, lulus. Bos besar luluskan. Kalau dia, ibu tak nak, penat. Bila saya kena kurangkan sikit. Kadang-kadang kita dapat video dengan slide yang sama, 15 slide. Dapat 2-3 minit tapi tiba-tiba dapat 4 minit lebih. Mungkin sebab ini bapa. Pendek lah. Kalau termasuk dekat di graf ke KVK ke kan dah panjang. Atau dia kan
minit kita. Sebab kita tentukan nanti berapa panjang video kita daripada PowerPoint. Kalau macam dekat kalau MacBook ni yang saya guna tadi ni Keynote ni pula dia ada masa dia. Kita nak berapa lama video tu tunjukkan. Berapa ni gambar berapa ni berapa lama. Tulisan berapa ni berapa lama. Tapi kalau PowerPoint kita yang tentukan berapa lama kita punya video tu. Okey? Baik. Banyak pula mobil. Okey, kita dah letak dah. Dah siap dah ni. Okey, dah cukup lah ni kan. Cikgu nanti buatlah lagi cantik kan. Okey. Sekejap ego. Nak minum air sekejap. Okey. Saya assume cikgu dah buat lah ni sampai 15 slide. Kemudian alamak lagu lah. Tak syok tak ada lagu. Okey, tadi kan kita dah download lagu tadi. Okey, cikgu pergi dekat insert. Dan saya pasti sangat cikgu punya PowerPoint lebih canggih. Okey? Canggih sebab canggih sebab cikgu mungkin guna 360 365 Okey, itu lagi canggih sebab kalau cikgu nak rekod nanti ada muka kita lah, dia punya animasi lagi power lah kan. Okey, tak apa. Ini saya tak buat animasi lagi, saya tak buat dia punya masuk keluar. Saya buat sikit lah cikgu Kejap. Okey, kejap. Buat sini lah. Okey, Papa ni biasanya kalau ni typing kan. Ataupun kita whip macam tu boleh lah. Tak kisahlah kan. Okey. Sebab saya takut dia mempengaruhi video nanti. Sekejap saya buat. Okey. Okey, so kita dah buat animasi, kita nak masukkan lagu pula. Masukkan lagu dulu cikgu, suara tu nanti. Okey, kita letak audio dekat sini, kita cari audio from file. Okey, tadi saya dah download lagu-lagu yang kita ambil dekat YouTube Studio tadi tu. Okey, saya rasa cikgu ni lagi pakar, saya rasa otak-otak dah simpan lagu-lagu yang anda ada kan, -1 tu. Cuma kita tak pasti lagu yang kita dah ada dalam simpanan kita tu adakah ada copyright claim tak. Itu saja. Yang kita download daripada YouTube Studio ni dah sah-sah kita boleh guna bila-bila masa dan orang kata berapa lama pun boleh. So saya dah download ni tadi lagu. Okey, saya kuda kepang tak nak lah. Okey, saya ambil bubble. Dia 2 minit lebih. Tak apa cikgu, berapa lama pun tak apa, kita boleh guna. Nanti kita loopkan dia nanti. Okey? Okey. Letak sini lah. Alamak sorry. Sorry. Kita kena letak di awal presentation kita. Alamak saya ambil perasan. Letak nanti sampai dekat guru tu baru bunyi. Okey? Alamak kita cek balik. Okay, ambil bawah lah. Okay, dan kita nak dia playback ni nanti kita nak dia play in background. Okay, kita nak dia hide, dia bersembunyi yang apa tu logo tu tadi. Dia sembunyi, tak ada apa-apa beritahu. Okay, kemudian kita nak dia play across slide. Kita nak dia berhenti. Tukar slide lain nanti dia berhenti sama balik, tak nak macam tu. Okay, kemudian kita nak dia loop until stop. Maksudnya bila kita punya slide tu dah stop, baru dia stop music tu. Okay. Dan volume ni cikgu boleh biasanya medium lah sebab nanti suara kita pun nak kena ada kan. Okay, fade in, fade out ni dia macam kalau start slide tu dia macam slow sikit baru dia kuat kan. Okay, yang nak habis nanti baru kita fade out kan dia. Kurang ni lah. Cikgu kena orang kata menerokai benda-benda ni. Jadi ke tak kalau kita buat fade out, fade in dalam berapa saat. Macam tu lah Kalau saya tak usik lah, saya suka tiba-tiba je bunyi kuat. Tak apa. Okay, dan dia akan start automatically. Tak nak orang kata click on. Nanti kan kita lupa nak click. Okay, baik. Okay, bila dah start ni kita nak rekod suara pula cikgu. Dan kita nak rekod terus kita punya slide jadi movie. Okay. Dan kita pergi dekat sini, slideshow ni. Kita ada record slideshow ni. Kejap cikgu Kejap cikgu iklan saya nak masuk interframe, tak boleh. Okey.
apa tadi saya cakap? Okay, slideshow. Okay, sekarang kita nak mula rekod dah. Sebab bila kita tekan rekod slideshow ni, dia akan terus rekod. Dan untuk pengetahuan cikgu, saya guna mic, tu dah bersih kat dah. Mic Boya. Sekejap, saya tunjuk kejap. Mana? Sekejap. Cikgu tak nampak saya kan, lupalah. Okay. Okay cikgu, saya guna mic Boya je. Dah bersih kat cikgu. Saya suka Boya ni sebab dia sangat panjang, 6 meter. 6 meter Dan dia guna audio jack lah sebab saya punya MacBook guna audio jack. Okay. Kelemahan dia cuma kalau kita cocok dekat MacBook, dia tak dengar speaker. So kita kena cabut balik, buka balik, cabut balik Jadi saya guna Boya ni sebab dia lebih senang lah. Saya tak berapa minat yang headphone tu sebab nanti sakit kepala. So kita cocok mic. Okay. Ini dengannya dia punya span tu pun dah hilang. Okay, sekejap saya pergi balik dekat tadi tu. Okay, kita nak, masa cikgu nak rekod, sebelum cikgu tekan rekod slideshow ni, cikgu kena pastikan kalau cikgu ada buka WhatsApp, WhatsApp dekat laptop, cikgu kena, macam nak cakap tutup lah, senang cakap tutup wifi. Sebab saya pernah cikgu rekod-rekod dah panjang dah nak habis dah, tiba-tiba bunyi mesej masuk, ketang, alamak dah kacau kita punya rekod video tu. Kemudian ada masa kadang-kadang ada orang bunyi kipas lah. Memang kita kena tenang. Sebab tu saya suka buat ni dekat sekolah. Sorang-sorang. Tak ada orang kacau. Kadang-kadang ada juga masuk seorang anak murid. Macam tu lah cikgu. Benda ni memang kena menggunakan ketabahan yang tinggi lah. Baik. Okay, kita start Terus tekan slideshow. Membaca perkataan bergambar bersama Cikgu Siti Zubaidah Musa. Dalam video kali ini, kita akan menyebut gambar dengan jelas dan membaca perkataan dengan kuat. Guru. Guru. Bapa. Bapa. Okey. Cikgu nampak tak tadi saya tekan end show tadi tu? Okay? Sebab kan kita tak buat yang betul-betul. Ini saya akan buang lah nantilah. Kalau cikgu nak buat slide nanti, cikgu prepare lah slide macam yang kita buat guru, bapa tadi sebanyak dalam 15 atau 20 slide. Okay, kita akan tengok pula. Jadi tak Suara. ada tak suara? Ada. Okay, baru dengar. Oh, tadi saya cocok mic ni. Okay, faham. Alright. So, kita pergi balik. Sekejap Okay, saya tak nak tadi, saya nak cancel. Saya punya record tadi, saya tak nak lah sebab lagu kuat sangat kan. So, saya clearkan dulu. Clear timing on all slide, okay? Tak nak tadi. So, kita record balik. Membaca perkataan bergambar bersama Cikgu Siti Zubaidah Musa. Dalam video kali ini, kita akan menyebut gambar dengan jelas dan membaca perkataan dengan kuat. Guru.
Okey. Jadi cikgu pastikan masa cikgu rekod video tu cikgu dah tentukan dah apa tu tertib-tertib dia. Guru ni keluar dulu ke, gambar keluar dulu ke, macam itulah dan saya suggest lepas cikgu, contohlah cikgu buat animasi ni, guru ni macam ni, gambar macam ni, cikgu duplicate je nanti. Bila cikgu duplicate, dia akan ikut sekali dengan animasi dia nanti. Jadi cikgu tak payah nak buat satu-satu nanti. Okey, kita tengok dulu boleh berjaya tak saya tadi. Cuba tahu. Membaca perkataan bergambar bersama Cikgu Siti Zubaidah Musa. Okey cikgu, saya kena pakai mic sebenarnya tapi sebabkan saya tak cocok mic ni dengan speaker, jadi saya tak boleh rekod suara saya betul-betul dan suara saya nampak tenggelam tadi kan. Okey, tak apa, cikgu try and error tapi apa pun sebenarnya untuk rekod slideshow tadi tu, itulah cara dia. Maksudnya dia kena continuously berterusan sampailah cikgu kata terima kasih. Itu cara. Kalau cikgu nak tengok contoh video yang saya buat menggunakan PDPC, menggunakan PowerPoint, sekejap Okay, kejap. Ini contoh saya gunakan PowerPoint. Okay, sekejap. Aduh ni cikgu, ini ialah saya guna PowerPoint. Ini sangat PowerPoint cikgu. Dan saya rekod tu dengan menggunakan PowerPoint secara klik, maksudnya saya buat animasi dia on click. Ini semua saya klik dan saya baca, cakap. Macam mana cakap Oh, tak ada suara cikgu Ini gasing. macam tu, gitu. Ini gasing kayu komen. Maksudnya kalau cikgu buat video PDPC guna PowerPoint, cikgu pastikan bukan automatically, kena on click. Faham tak maksud saya cikgu? Gini. Ini animation itu ialah on click. Cikgu jangan automatically, sebab kalau automatically nanti cikgu kata risau nanti cikgu nak cakap tapi benda tu dah keluar dulu. Macam tu. Kena on click. Ni on click cikgu. Okey, jadi nanti bila cikgu dah buat selesai, thank you, dan cikgu kena ni lah. Saya rasa kalau cikgu pakai mic lagi kuat suara cikgu. Sebab saya tak ada guna splitter, pasal saya guna splitter tadi untuk suara saya bergabung dalam video PDPC ni tadi. Okey, dan nanti akhir sekali cikgu akan save as dia dalam bentuk saya dekat MacBook tak ada. Sebab PowerPoint yang diinstal dalam MacBook tidak sama dengan PowerPoint yang dekat laptop biasa. Dan sebenarnya dekat laptop biasa lagi power PowerPoint dia. Sebab cikgu boleh rekod muka cikgu tengah present, boleh. Sama juga cikgu tadi, rekod slideshow je. Okey, kemudian cikgu savekan dalam bentuk, sini tak ada sebab dia memang tak galakkan kita pakai PowerPoint lah. Kalau dekat MacBook, dia galakkan kita guna Keynote lah. Dan cikgu save dalam MPEG video. Okey, dan lepas dah siap video ni, okey, katalah contoh cikgu berniat untuk buat video PDPC masa dekat kata apa cover page tadi tu, di permulaan cikgu punya permulaan slide tadi, cikgu nak cikgu sendiri, bukan gambar macam saya ni. Cikgu nak hai, selamat datang ke channel cikgu, semua tu. Cikgu dah siap-siap alignkan membaca, contohlah kan, membaca perkataan gambar ni mungkin dekat tepi ni, macam tu. Cikgu faham tak? Cikgu kena tahu kat mana cikgu nak letak cikgu nanti. Sebab ini kita buat konten dia saja. Untuk hasil akhir nanti saya akan tunjuk kejap lagi. Sekejap je benda tu, senang. Okey, cikgu dah tahu dah dekat mana cikgu nak letakkan kata cikgu tu dekat dalam slide tu. Okay, contoh sini. Okey. Nanti cikgu dah tahu, cikgu akan muncul dekat sini nanti. Sama macam cakap. Jadi cikgu kena ketepikan sikit lah macam tu kat sini ke kan. Nanti kan tangan terganggu pula. Gitulah. Cikgu dah
cikgu dah siap-siap aturkan perkataan tu. Sebab kalau cikgu tengok video yang saya ajar matematik yang saya ada tu, sebenarnya saya cakap seorang-seorang je depan. Tapi nanti skrin tu yang saya akan adjust. Dekat mana dia akan berada. Dan supaya kadang-kadang ada juga sentuh tangan saya kan. Sebab saya dah tak boleh nak adjust lagi dah. Jadi cikgu tentukan dekat dalam PowerPoint cikgu. Kat mana cikgu nak muncul. Mungkin dekat sini cikgu nak muncul juga. Guru macam tu kan. Okay. Cikgu letak cikgu dekat sini, jadinya cikgu kena ke tepi sikit benda ni. Sebenarnya saya duk buat gaya sebenarnya dekat webcam ni, tapi cikgu nampak yang ni sebenarnya kan. Lupa saya. Okay, cikgu nak muncul dekat sini. Saya tak kisah, cuma style saya memang saya tak nak tunjuk muka. Sebab saya tak nak anak murid saya tengok muka saya berbanding tengok isi video tu. Tapi mungkin anak murid cikgu suka cikgu yang bercakap. So cikgu letaklah cikgu dekat sini, tak ada masalah. Itu style cikgu sendiri, okay? Okay, katalah cikgu dah save. Cikgu dah save semua ni dalam bentuk movie. Okay? Okay, contoh Okay, saya stop share screen kat sini. So, saya nak pergi ke iPad pula. Okay, sekejap Okay, kejap cikgu. Saya share dekat iPad pula. Okay. Okay, dengar tak suara saya? Dengar. Okay. So dekat iPad tadi, cikgu kena... Sekejap saya kena... Tak dengar. Tak dengar. Mic off tu. Mic off lagi. Mic cikgu Zubaidah off lagi. Kat Okay, kejap Kejap. Okay. Sorry cikgu. Okay. Dah dengar kan? Okay kan? Okay. Ada gemus. Ikut tak VN ada mic. ni, ini yang saya tunjuk tadi, VN. Yang dekat bawah sekali, V dengan N. Okay, cikgu, video yang cikgu dah buat tadi dekat slideshow tadi tu, dekat open, cikgu dah jadikan dalam bentuk movie kan? Okay, cikgu masukkan dekat VN ni. Cikgu jangan risau sebab VN ni sekarang dah ada dekat desktop. Desktop ni maksudnya cikgu boleh buat dekat komputer lah maksudnya. Okay, cara ni senang saja. Cikgu just, ini semua video yang saya buat ni. Ini video yang saya buat dekat apa tu? Dekat VN ni. Dia senang je. Cikgu pergi dekat tambah ni, belakang ni, bawah ni tambah. Cikgu start new project. Okay. Sekejap, dia tak muncul dekat tu lah. Lambat sikit. Okay. Cikgu pilih dulu video cikgu. Contoh ni video saya buat apa tu? Saya pilih yang ni saya tak dapat tunjuk pointer lah dekat skrin ni. Saya pilih yang video saya gunting-gunting mini book tu. Okay, ni saya tunjuk cara nak gunting. Okay. Dan cikgu nak letak, ini contoh je cikgu contoh. Ini cikgu letak video yang cikgu dah hasilkan dekat PowerPoint tadi tu. Okay. Cikgu bayangkan yang ini ialah muka surat depan tadi yang membaca perkataan bergambar tadi tu, okey? Sebab nanti cikgu nak masukkan muka cikgu tekan yang layer kedua tadi tu. Cikgu letak foto ataupun video. Cikgu tengok Saya segan nak tunjuk tapi saya tunjuk jugalah. Okey, saya tunjuk dulu yang ni. Tu gambar saya. Okey? Jadinya saya boleh gerak-gerakkan saya punya gambar ni dekat ujung bawah tadi. Kan saya dah cakap tadi kan, kita letakkan kita dekat mana. Okey. Dan cikgu tengok dekat situ,
dekat bahagian bawah tu macam-macam tu ada filter, volume, speed semua tu kan. Cikgu pergi dekat Chrome. Okay, cikgu besarkan sikit lah Chrome tu. Cikgu adjust lah, adjust. Macam tu. Tak kuat lagi ni. Okay. Cikgu tekan right. Jadi nanti, okay, cikgu membayangkan cikgu punya video tu, contohlah ambil motion, dia keluar macam tu. Ataupun spin lah begitu. Ikutlah cikgu, itu keluar. Itu masuk, saya nak keluar secara berterbangan. Macam tu lah. Okay. Dan cikgu boleh adjust dekat mana cikgu nak bercakap ni nanti. Jadinya, apa yang penting, video yang cikgu hasilkan dekat PowerPoint tadi tu, orang kata dah siap-siap set dah. Kat mana kedudukan cikgu nanti. Okay, kita try dulu Okay, macam tu cikgu. Jadinya cikgu boleh letak. Mungkin cikgu tak nak gambar cikgu dekat situ. Cikgu nak letak dekat sini. Kat sini. Okay. Lambat sikit Sebab tu saya kata VN ni mudah. Okay. Dan cikgu boleh juga hasilkan video PDPC tanpa gunakan PowerPoint. Terus gunakan VN juga. Tapi cikgu kena sediakan latar belakang dia lah. Latar belakang yang kosong. Okay. Sebab dekat VN ni ada juga. Okay. Tu. Cikgu boleh pilih. Tulisan yang cikgu nak. Cikgu nak macam mana? Macam tu contoh. Macam-macam lah cikgu boleh explore ni. Ada lagu, tapi lagu ni pula dia ada copyright. Jadinya kalau cikgu nak guna, pastikan dalam 10 saat je copyright cikgu guna. Tak lebih 10 saat maksudnya. Untuk mengelakkan video cikgu daripada di-mute-kan oleh YouTube. Macam tu. Baik. Nanti cikgu, kalau cikgu dah guna ni, dan yang penting sekali VN ni dia tak ada apa tu, watermark. Cikgu boleh buang ni. Directed by VN ni cikgu boleh buang. Tak nak lah. Okay, buang je. Dia tak ada macam aplikasi yang lain yang ada KineMaster dekat bawah tu kan. Okay, jadinya VN ni dah lah free. Lepas tu dia tak ada watermark. Cikgu boleh letak. Dan kalau kata cikgu nak tak nak letak lagu, cikgu nak letak apa tu macam intro. Okay, cikgu tambah je dekat sini. Pilih. Sekejap. Sorry. Sekejap cikgu tambah video intro cikgu. Okay. Saya buat ni. Nampak ni. Cikgu tambah je. Bila cikgu dah tambah, cikgu boleh bawa dia ke depan. Macam tu. Okay. Macam tu. Macam tu cikgu. Dan kalau cikgu tanya saya, yang video ni mana saya dapat, ini semua ialah aplikasi dalam iPad lah. Dia ada satu aplikasi Clips nama dia. Kita boleh guna dan ubah. Dan saya tahu, cikgu pun tahu kan, kita boleh bina introduction ni menggunakan banyak aplikasi. Dan yang paling penting, kalau cikgu tengok tadi, tak tahu dah cikgu dengar ke tak bunyi muzik dia. Dia tak sampai 10 saat pun. Kan? Tak sampai 10 saat pun, beberapa saat saja. Dan inilah cikgu, hasil akhirnya nanti cikgu kena blend dengan mana-mana video editing, kerana sebenarnya kalau cikgu nak stick pada PowerPoint sahaja pun boleh. Cikgu dah berpuas hati dengan PowerPoint cikgu tadi, cikgu dah rekod suara, cikgu rasa tak perlu lagi letak gambar cikgu. Jadinya cikgu boleh terus guna video PowerPoint tadi. Sebab kita je tahu objektif kita macam mana kan. Kita nak anak-anak murid kita tu baca video yang kita hasilkan. Dan okay, saya stop dulu cikgu presenting dekat iPad ni. Itu sajalah, dan nanti cikgu export je. Export, dia akan tukar kepada video nanti. Okay. Ni saya tak tunjuk banyak sebab sangat senang cikgu. Saya belajar dalam 15 minit je. Terus boleh. Apa pun saya mengenalkan aplikasi yang sangat berguna untuk cikgu lah, VN ni. Saya tahu ada yang lagi master tentang Viva Video, KineMaster, Quick kan. Saya suggest VN ni lah yang paling sesuai. Sebab dan dia juga ada untuk desktop. Itu yang penting. Sebab kalau Filmora, saya tahu cikgu lagi pandai Filmora. Luna, benda tahan itu yang hebat-hebat. Tapi saya tak faham yang tu, saya pening. Saya cari aplikasi yang tak membuatkan cikgu pening je. Itu yang paling penting Okay.
Sekejap, saya stop share screen. Saya kembali kepada saya kembali ke ni. Okey, saya akan share balik saya punya video tadi. Oh, sorry. Mana tadi? Baik, untuk pengetahuan cikgu, kalau cikgu tengok saya punya video ni, saya buat macam ni sebab apa tu cikgu? Saya suggestkan cikgu untuk apabila cikgu dah buat satu video PDPC, make sure benda tu anak murid boleh guna, bukan anak murid boleh guna, anak murid ada kesinambungan dia. Kesinambungan dia maksudnya lepas dia baca dia buat lembaran kerja. So tu saya kata video yang kita hasilkan ni asal apa kalau boleh dia boleh rujuk masa dia buat modul tu ataupun buat lembaran kerja. Jadi secara tak langsung dia akan guna bahan cikgu, lembaran kerja cikgu buat dan juga video yang cikgu hasilkan. Sebab tu kalau cikgu tengok modul saya kebanyakannya ada QR code tu kan untuk dia scan video yang apa tu dan dia boleh tengok. Contoh modul terbaru saya kalau cikgu dah beli yang petikan ringkas tu. Tu yang saya berusaha untuk siapkan video petikan ringkas tu supaya anak murid saya dia boleh tengok dia boleh baca sendiri dekat rumah. Sebab inilah tujuan pembinaan video untuk budak-budak belajar secara diri dekat rumah. Jadi saya itu tips saya kata tadi yang pentingnya cikgu YouTube tu cikgu kena hasilkan sebab bila cikgu saya ada orang beritahu saya budak view dekat YouTube lebih selamat data dia, lebih kecil data dia berbanding dengan dia download video yang kita send dekat WhatsApp. Jadinya walaupun yelah kadang-kadang orang kata cikgu hantar je lah dekat WhatsApp group video cikgu tu, nanti saya download, boleh tengok ulang-ulang. Tapi kadang-kadang storage dah penuh sebab dah download. Kalau tengok dekat YouTube, tak perlu nak download, just view sebab lagi pun video kita cuma 2-3 minit saja kan. Okey, itu yang pentingnya YouTube ni supaya anak murid boleh rujuk kalau dia buat sesuatu modul ataupun lembaran kerja. Okey cikgu. Saya buka balik saya punya YouTube tadi. Oh, dah habis lah cikgu? Dah settle dah sebenarnya. Saya rasa saya dah bagi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat dari segi apa gunanya YouTube tu dalam video PDPC sebab kita kena tahu hala tuju kita. Kemudian bagaimana nak hasilkan PowerPoint secara asas itu sebenarnya cikgu untuk kita hasilkan video PDPC daripada video PDPC dekat dekat PowerPoint kita kena ada satu kelas yang khas untuk PowerPoint saja. Kelas yang PowerPoint saja sebab benda tu sangat teknikal. Tapi asas tu cikgu tadi saya dah tunjuk dan cikgu boleh hasilkan lagi lepas ni. Maksudnya dengan asas tu semua orang boleh buat. Yang macam dengan asas tu semua orang boleh buat. Yang macam mana fikirkan atau daripada langit dengan bintang ke itu cikgu kena edit dengan aplikasi Live tadi. Yang VN tu lah ataupun aplikasi mana-mana lah. Dan itu sajalah cikgu Mak Zadi saya rasa sebab saya takut ada soalan. Saya nak bagi tiba ada soalan. Saya nak tanya, saya nak buka question and answer sebenarnya. Kalau ada mana-mana lah. Answer sebenarnya. Kalau ada mana-mana lah. Okay, dan saya nak bagi quiz sebenarnya. Cikgu Zaidi. Quiz saya yang tadi tu lah. Siapa dapat jawab awal pantas dekat chat saya bagi hadiah. Berapakah jumlah subscriber saluran YouTube saya? Tara, siapa yang jawab paling awal sekali? Yang paling cepat dekat chat saya ni. Alamak salah ni. Cikgu dah ni. Buka cikgu Zubaida tutup satu. Salah satu tu mic. Belum sampai lagi 525. Tutup satu mic untuk apa ni ada double. Ada double. Oh ada double. Mic bertindih ada 2 mic on serentak. Kuis tadi saya tunjuk. Okey. Ya, betul tak? Jawapan. Okeylah, cikgu apa? Cikgu siapa dah? Cikgu Hanimah lah pemenang dia, Cikgu Mak Zaidi. Mana boleh dia pula. Cikgu Hanimah dapat
Okey, saya buka kepada question and answer kalau ada soalan. Okey, kalau ada sesiapa ada nak soalan. Tak selesai, itu saja yang saya dapat jawablah. Dapat sampaikanlah. Selesai banking ni kita nak buat task tak? Itu ikut pada ni lah Cikgu Zaidi. Assalamualaikum Kak Siti Zubaidah. Saya ada satu soalan. Saya rasa itu saja Cikgu Zaidi. Saya serahkan baliklah pada ni penyelaras program. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti Zubaidah. Jadi ada sekiranya ada soalan boleh kemukakan sekarang? Boleh siapkan. Assalamualaikum. Tadi saya dapat dengan Cikgu Amir untuk nak nyatakan soalan pada Cikgu Siti Zubaidah. Okey, Cikgu Amir, silakan. Semua. Saya nak tanya macam mana kalau kita buat movement animation tu kan, background tu ada warna hijau. Macam mana? Adakah dia mengganggu ataupun tidak? Tak dengar mic lah. On mic. Tadi saya tak buka suara laptop. Tu tak dengar soalan. Okey. Okey, yang belakang ada hijau tu cikgu Itu tadi dekat VN tadi tu kita ada aplikasi yang apa tu? Nama dia Chroma Key tu. Chroma Key tu yang kita kena buang apa tu? Hijau tu. Tapi apa-apa pun untuk cikgu hilangkan belakang mesti ada green screen. Itu yang paling penting. Apa tu maksudnya chroma key dengan syarat pencahayaan cikgu cukup. Yang tadi tu cikgu tengok saya, tak tahu cikgu sempat tengok ke tak sebab saya dah buangkan dah yang hijau tadi tu. Nampak macam ada sikit-sikit kan. Itu bermaksud pencahayaan saya tak cukup sebab saya guna satu je softbox tu sebenarnya. Alamak, ada orang call pula, tak apalah. Jadinya cikgu, apa yang penting pencahayaan cukup dan cikgu punya green screen tu dah cukup. Untuk cikgu untuk cikgu jadikan belakang tu background tu free, remove background. Menjawab tak cikgu soalan saya? Soalan cikgu. Cikgu Zubaidah. Soalan saya ialah bagaimana jika ada warna lain, warna hijau juga. Contohnya faham. Okey cikgu, saya faham soalan cikgu sebab saya pun pernah terkena benda tu. Masa awal-awal dulu saya buat green screen, saya baru tahu bila kita buat green screen, background nak remove background perlu tak boleh ada warna biru dan hijau pada badan kita. Maksud saya memang kita kena kecualikanlah warna hijau itu. Supaya kita kita boleh dapatkan satu scene yang sharp lah macam tu. Maksud cikgu kalau ada background hijau apa tu bunyi? Ya, betul. Jadinya kita kena kecualikanlah warna hijau kecuali hijau natural, contoh hijau pokok. Tu tak apa. Tak silap saya. Yang natural hijau tak ada masalah. Sebab tu saya baru dapat tahu. Waktu tu saya buat video anak murid saya ada banner yang mask channel tu. Ya, ada orang call saya tak tahu siapa. Tak apalah. Macam tu lah cikgu. Jadi cikgu kena kecualikan barang yang berwarna biru dan hijau. Itu saja. Sebab green screen dia termasuk dengan blue screen juga. Itu dia. Baik, terima kasih menjawab soalan. Okey, ada soalan lagi? Boleh lagi kemukakan soalan? Ada lagi tak yang nak bertanya soalan? Rasanya ramai yang dah faham. Sebab benda ni simple sangat. Saya tunjuk yang asas je. Kalau nak betul-betul duduk buat video yang dengan asi-asi yang lebih menarik, kena kelas lagi. Ya Allah. Ada soalan? Untuk apa dapatkan BN tu untuk PC? Nak kena type apa tu? Google online saja. Cikgu Google VN for desktop atau PC. Okay.
Ada soalan lagi tak? Ada siapa-siapa yang nak mengemukakan soalan? Kalau nak letak dekat chat pun, ruang chat pun boleh. Nanti saya akan bacakan. Cikgu Asno. Oh, Cikgu Asno. Sila Cikgu Asno. Cikgu Asno silakan. Silakan Cikgu Asno. Rindu tengok muka tak? Dah lama tak jumpa, tak nampak. Oh, ni ke soalan dia, ada software web untuk remove background ke ya, cikgu Itu ke soalan? Ya betul. Ada lagi satu soalan ni, sekalikan dulu lah. Okey. Okey, contoh kalau saya beli gambar dengan Cikgu Firdaus tu jugalah kan, guru besar tu kan. Okey. Adakah ia melanggar hak cipta Cikgu Siti Zubaidah ke, dia lukis benda lain ke, macam mana? Okey, saya jawab soalan ni. Sekejap Okey, untuk yang soalan pertama tadi tu, software web untuk remove background, kalau online, kadang-kadang kita ambil gambar dekat pantai kan, kita rasa gambar kita tu lawa dan kita nak buang background tu. Saya rasa cikgu dah tahu, sekejap saya share screen sekejap. Okay, kita pergi ke tu je. Google remove background, tu saja. Dan cikgu boleh upload gambar-gambar cikgu dekat sini, kejap pun sama juga free, cuma kelemahan dia ialah remove.bg ni. Jadinya remove.bg macam tak sesuai je dia punya ayat tu kan, tak apalah. Okey, cikgu upload je image cikgu. Upload image cikgu, nanti dia akan jadi itulah dia akan remove background tu dan cikgu boleh guna bila-bila masa lah cikgu, dan dia tak payah ada background hijau pun, tak ada masalah. Alamak, mana saya punya ni? Kejap. Dan tak perlu ada green screen kat belakang pun. Cikgu boleh remove background tu bila-bila masa saja. Contoh Alamak nak cari sekarang memang tak jumpa lah cikgu, biasalah tu. Contoh macam ni, gambar selfie code ni saya upload, dia terus je remove. Dan cikgu boleh download bila-bila masa free. Tapi kalau cikgu ada cikgu nak download HD, dia akan tak apa-apa HD lagi, cikgu tak sharp. Tapi untuk download HD ni biasalah adalah sikit token yang kita kena bayar kan. Dan dia ada kiraan ni lah berapa ribu keping yang kita boleh download secara HD. Jadinya ini yang yang online apps yang saya suggest lah untuk remove background. Dan untuk soalan yang kata clip art tadi, sekarang dia dah buka dah macam siapa-siapa nak beli clip art, contoh dia tengah buka 4 group Doodle sekarang. Dia dah untuk murid, maksudnya clip art untuk murid. Contohnya murid yang tengah membaca, murid tengah berlari kan. Cikgu beli, cikgu boleh guna bila-bila masa walaupun sama dengan orang lain, tapi dengan syarat tak boleh buang nama dia. Dia dah letak dia punya watermark. Dan contoh kalau cikgu personal PM dia, Cikgu Firdaus, boleh tak kalau saya nak 30 clip art untuk kemahiran KV, cikgu senaraikan, cikgu minta dia lukis. Dan dia akan lukis yang baru. Dia tak boleh guna yang saya punya. Sebab dia pernah tanya saya, nanti kalau orang lain nak beli macam mana? Sebab saya dah daftarkan gambar-gambar tu, sebab saya buat dalam paper gum dengan juga modul, saya daftarkan dalam hak cipta. Dan dia kata dah. Lepas ni kalau ada orang nak beli benda yang sama, dia akan buat yang baru. Itulah. Itu saja. Okey cikgu. Okey, jelas. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, baik, ada lagi tak soalan-soalan? Tengok dekat chat ada tak soalan? Oh tu Cikgu Hanimah dah bagi dah remove.bg tu. Tu saya kata background lah, begitu background bukan bg. Cikgu, Assalamualaikum Cikgu Zubaid. Ya. Maknanya kalau dalam YouTube tu gambar semua kena pastikan tak ada copyright Okey, kalau dalam YouTube gambar tak ada masalah. Dia yang copyright ialah video dan lagu dan juga video yang kita ambil. Contoh kita nak tunjukkan macam contoh berlari. Cikgu ambil satu klip video orang tengah berlari kan. Pastikan dia tak lebih 10 saat. Sebab ramai cikgu-cikgu fizik, cikgu sains guna untuk tunjukkan contoh-contoh ekonomi kan. Pastikan cikgu ambil tu
kalau cikgu ambil orang lain punya lah. Contoh artis tengah berlari ke ataupun dekat YouTube cikgu cikgu Haliza tengah menyanyi, cikgu nak kata menyanyi kan. Pastikan tak lebih 10 saat. Tapi kalau video tu cikgu buat sendiri tak ada masalah. Apa-apa pun kalau cikgu ambil hak orang, jangan lebih 10 saat tu je. Gambar tak ada masalah. Lagu kalau cikgu nak free, contoh kalau cikgu nak masukkan lagu Siti Nurhaliza ke dalam video cikgu, tak ada lebih 10 saat. Itu saja. Kalau macam karaoke tu tak boleh kan? Macam ini bukan suara je, just lagu saja. Oh, tak boleh. Untuk lagu latar belakang ke macam mana? So tu saya kata memang tak boleh. Bukan tak boleh, dia macam ni. Kalau boleh pun sama ada dia mute-kan cikgu punya video, saya dah kena dah. Mute kan, nanti cikgu punya video daripada tengah ada lagu, cikgu tak ada lagu. Dia akan mute-kan bahagian yang dia claim copyright tu. Kalau cikgu tengok video-video orang yang cover kan, macam contoh orang biasa dia menyanyi lagu orang lain, boleh pula kan. Dia ada satu saya tak nak tunjuk dekat sini sebab itu benda tu macam advance sikit. Kita ada satu partnership dengan Google AdSense. Benda-benda yang kena bayar tu. Itulah ada benda. So untuk asas video pendidikan, kita just guna yang free lah daripada YouTube Studio. Itu je. Okay, thank you. Okay, ada lagi tak? Ni last question. Macam last question ada? So tak ada kot. Saya rasa semua orang dah ni saya segan sebenarnya dengan JU geng-geng Johor ni. Tapi tengok semua muka senyum-senyum tu maknanya diorang berpuas hati lah dengan kita punya ni lah khusus kita pada pagi ni kan. Tapi saya memang galakkan cikgu buat dekat YouTube lah supaya saya pun sebenarnya malas sebenarnya nak buat video, tapi bila cikgu share kawan-kawan lain ada bahan yang saya boleh share dengan anak murid saya suka. So dia orang tak bosan sangat lah kan tengok video kita je. Banyak video-video cikgu lain yang kita boleh ambil contoh. Memang saya galakkan. Lagi-lagi matematik tu ni kena buat. Assalamualaikum Cikgu Zubaidah. Saya nak tanya, maksudnya untuk buat video ni kena apa nama dia, daftar lah dekat YouTube YouTube cikgu tu. Maknanya semua kalau guru yang berminat untuk membuat video, dia boleh kongsi dan daftar dalam YouTube guru. Okay, saya faham soalan puan tu. Sebenarnya sebabkan saya ialah Cikgu Tube, sebab Cikgu Tube ni ialah program yang kita tak ada dekat Delima punya portal, tapi ini ialah program khas daripada BSTP. Jadi saya kena beritahu tentang Cikgu Tube ni. Sebab apabila kita ada daftar Cikgu Tube, kita lebih orang kata establish tau. Maksudnya contohlah cikgu nak dah siapkan cikgu punya video PDPC, tapi cikgu nak share kat orang lain. Jadi bila cikgu daftar under Cikgu Tube, nampaklah macam officialnya video cikgu tu di YouTube. Tak daftar pun tak ada masalah, cuma kita rasa rugilah sebab kalau di Johor lagilah SSTP bawah Cikgu Faruzi tu, dia handle Cikgu Tube, dia sangat aktif dan dia suka kalau cikgu-cikgu ni daftar dalam bawah under Cikgu Tube. Saya akan kongsikan link dia nanti. Bila kita daftar bawah Cikgu Tube, dia akan tengok kejayaan cikgu punya usaha dalam menghasilkan video PDPC, dan mungkin dia akan jemput tu jadi moderator kat mana-mana webinar. Dia cikgu, sebab kita Johor sangat bertuah ada SSTP yang aktif mengendalikan Cikgu Tube. Tu saya rasa rugi kalau cikgu hasilkan video PDPC dan cikgu tak daftar kepada Cikgu Tube. Tak ada duit, tak ada yuran bulanan pun. Kita cuma nak meramaikan saja. Itu. Okay. M3P masuk YouTube. Okey, ada lagi cikgu soalan? Rasa simple kan. Kalau kita nak ada satu kelas yang khas untuk VN saja dekat sejam setengah tu. Baru betul-betul tunjuk. Dan saya tak nak cikgu rasa okey kena ada MacBook. Hebat. Tak ada. Pun okey. Tak ada masalah. Kita tengok style kita. Cikgu jangan, saya tak nak lemahkan semangat cikgu. Okey, Cikgu Siti Zubaidah macam Cikgu Siti Share yang viral tu, dia set up video dia punya studio kan. Dia pun cakap tak ada ni pun tak apa cikgu, itu style cikgu. Janji objektif akhir sekali ialah untuk anak muda faham video kita. Itu saja. Okay, cikgu. Nanti saya share link tu.
ada apa lagi tu? Cikgu Zaidi dengar lah Cikgu Zaidi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Oh, dengar. Okey, ada lagi tak soalan? Okey ni paling last lah. Okey, paling last. Okay, sama-sama. Okay. Ada Kena tu. upgrade laptop. Yelah, betul lah tu. Yang apa yang penting memang kena guna laptop yang laju sikit lah supaya kita tak sakit hati nak buat video. Buat video PDPC ni kena guna kesabaran yang tinggi cikgu, dan nak memilih slide yang cantik, huruf lagi. So kalau kata laptop terlambat je, memang kita punya moral pun down sikit. Cikgu nak itu. Saya rasa cikgu-cikgu sekarang dah boleh lah dah boleh hasilkan video-video yang mantap InsyaAllah lah. Okay. Jarak depan ni ada lah lagi apa YouTuber daripada guru-guru pemulihan khas yang lebih, maksudnya boleh standing dengan Puan Siti Zubaidah ni. Aduh, saya sebenarnya nak tunjuk juga. Okay, kalau kata orang kata alah jadi YouTuber ni boleh dapat duit. Cikgu, kita bukan apa tu? Kita bukan apa yang artis yang ada 100,000 punya followers. Cikgu nak tengok ke saya punya pendapatan setelah setahun ni? Okay, kejap saya share, saya tunjuk je lah cikgu. Okay, tunjuk Share, mana tahu. Lepas ni ada yang dapat subscriber sampai 1 juta ke? Kan amin cikgu. Saya suruh subscribe tu supaya video saya ni sentiasa disuggest oleh sentiasa disuggest oleh YouTube lah untuk orang tengok. Okay, kejap saya punya tak sampai 10 subscriber, macam mana ni? Tak apa cikgu, kena sabar je. Tapi cikgu tengok juga konten kita ada berapa. Kita kena sepadan lah cikgu. Tapi masalahnya saya tunjuklah cikgu memang belum pernah buat lah YouTube PDPC ni. Inilah alhamdulillah lagi hebat. Saya memang tunggu cikgu buat yang yang tutorial cikgu punya bahan tu kan. Ini saya punya dalam 2 bulan ni. Ini dia tak update lagi sebenarnya. Cikgu. Dan kalau untuk payment ni dia kena melebihi 100 USD. Dan kalau cikgu nak tengok, tadi kan saya dah tunjuk YouTube Studio tadi kan. YouTube Studio ni yang analisis kita punya video nanti. Tiba bagi ilmu YouTube pula. Macam pandai je, padahal subscriber berapa kerat je. Okay, dekat analitik ni yang kita akan tengok video kita, siapa tengok, time bila orang tengok, dan saya punya anggaran saya siapa punya masa bila yang dia orang tengok paling tinggi. Ini ialah permulaan kita nak PKPB tu tau. So saya punya viewers saya macam nak naik. Macam tu lah. Dan kita boleh tengok lah revenue kita. Ini ilmu saja cikgu tak ada orang kata mengambil keuntungan pun. Ini kita punya anggaran, kita punya estimate lah. Cikgu tambah lah. Tadi tu dia tak update lagi sebab YouTube biasanya update bayaran earning kita, pendapatan kita pada 12 hari bulan, setiap bulan. Okay, inilah cikgu. Tak banyak pun cikgu. Bukannya orang kata berjuta-juta. Cikgu Helmi yang dah berapa puluh ribu subscribers tu pun sebenarnya dia kata sebulan berapa tadi bu? Berapa ratus lebih je dia kata. Bukannya jadi kaya pun. Tapi cikgu bila kita fikirkan kita punya pahala tu, baru semangat juga kita. Fikirkan pahala yang berpanjangan. Saya sebenarnya cari pahala je sekarang ni. Okay. Terbaik. Jadi teruskanlah Ibu Siti Zubaidah. Ya, insyaAllah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang lain pun bolehlah cuba untuk menjadi video maker lah. PDPR. Ni kita panggil content creator. Content creator. Okey lah, saya pun tak tahu juga ni kan. Okey, content creator yang dapat membantu, yalah bukan saja anak murid kita sendiri, maknanya semualah anak murid untuk semua. Jadi kita semua boleh guna, jadi dapat membantulah anak murid kita nanti akan datang. Okey, Puan Zaimidah, Cik Bakar lagi tak? Saya tak perasan. Puan Zaimidah? Ya, saya. Okey, Cik Bakar ada? Cik Bakar, saya BDR, Cik Bakar kat office. Ada tak? Saya tak pasti. Sekejap. Saya tak ada dalam ni. Ada. Ada, saya nampak.
Okey, Cik Bakar boleh ni tak? On mic untuk ucapan penutup. Okey, saya minta maaf lah saya ni baru first time ni. Baru nak belajar. Okay, tak apa. Okey, dengar tak? Okey, dengar. Hello? Dia macam lambat sikit dah. Okey, boleh. Okey dah, terlebih dahulu saya mengucapkan boleh? Okey, dengar. Okey, Boleh? Dengar, teruskan. silakan. Boleh. Okey. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Cikgu Siti Zubaidah binti Musa atas perkongsian yang telah diberikan kepada kita semua dalam bingkil video PDPR yang menggunakan PowerPoint, YouTube dan juga telefon pintar tadi. Saya rasa pelbagai perkongsian yang telah kita dapat pada hari ini yang kita boleh menggunakan segala yang telah dikongsikan itu untuk kita mencipta reka bahan PDPC yang akan kita hadapi. Okey, semoga bingkil ini dapat menambah pengetahuan dan juga dapat meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang ilmu yang telah kita terima di murid kita lah. Terima kasih sekali lagi pada Cikgu Siti Zubaidah yang telah mengorbankan masa, tenaga untuk berkongsi dengan kami semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cik Bakar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PPD Kota Tinggi yang dapat memberi kerjasama dalam menjayakan kita punya bengkel pada hari ini. Saya juga sebagai moderator juga ni kan. Okey, mengucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Siti Zubaidah di atas perkongsian yang amat bermakna pada semua guru-guru pemilihan khas. Saya rasa macam nak menitas air mata, tapi itulah kita tahan sebab dia lelaki kan, kena tahan. Okey, juga tak jumpa pada Cikgu Samsul. Cikgu Samsul, kita punya pengurusi M3P Johor. Apa kita punya agenda seterusnya lah ni yang terdekat. Boleh cerita sikit lah. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Siti Zubaidah. Kongsian yang sangat baik. Lepas ni harap M3P daerah boleh buat channel YouTube. Sebab itu salah satu medium untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi bahan, juga mungkin boleh jadi kita punya sumber pendapatan. Okey, paling terutama sekali lah pada Cikgu Siti Zubaidah, banyak sangat dia share daripada awal kita tengok tadi daripada mula-mula cara nak buka YouTube sampailah akhirnya jadi YouTuber. Yang hebat Cikgu Zubaidah dah share hari ni. Diharap lepas ni kita akan ada lagi sesi perkongsian yang akan dijalankan dan dikelolakan oleh M3P Kota Tinggi dan paling utama sekali terima kasih kepada Cik Bakar dan juga Puan Zai PPD Kota Tinggi kerana telah bersama-sama menjayakan PLC ataupun kursus bengkel pada hari ini. Terima kasih semua daripada daerah-daerah lain, khususnya daripada daerah Kota Tinggi, guru-guru daripada daerah Kota Tinggi. Terima kasih dan tahniah semua. Jangan lupa nanti masuk dalam SPL KPM untuk kita punya tambahan PLC kita. Okay, terima kasih, itu saja. Terima kasih Cik Zai. Terima kasih Cik Zubaid. Terima kasih Cik Bakar dan juga terima kasih Cik Zai. Puan Zai. Okey. Terima kasih Cikgu Samsul. Okey, baiklah. Saya rasa kita dah boleh tamatkan lah bengkel kita pada hari ini.
Mungkin akan datang mungkin daerah lain yang akan buat pula live ni, mungkin kita boleh join, daerah-daerah lain pula boleh join Jadi sebenarnya terutamanya pada Cikgu Amirul lah, Amirul, Cikgu apa ni, siapa lagi tu yang ada, Cikgu Amir kan, yang pengusi-pengusi ada lagi tak, pengusi yang ada kat sini dalam ni, siapa lagi? Cikgu Salim. Wakil Putih ada tu. Wakil Putih ada? Ada, Azlin ada tadi. Okey jadi mungkin akan datang kita cuba buat ikut apa ni, mungkin nak buat macam mana nak apa ni, nak belajar nak buat VN, nak gunakan VN, nak gunakan PowerPoint, nak bina bahan PowerPoint yang interaktif kan. Jadi banyaklah peluang. Lepas ni kita sebenarnya tak susah jugalah nak jumpa secara bersemuka, jadi macam inilah cara medium yang seterusnya yang kita boleh buat setakat ni. Jadi saya harap semua dalam keadaan sihat lah, semua dapat menjalankan tugas dengan baik. Saya rasa saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Cikgu Zaidi jangan lupa ambil gambar. Okey, lah. Okay, semua sekejap saya nak lupa nak ambil ni gambar.